Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam surah-surah yang terakhir dalam blog, dalam grup surah-surah kumpulan yang ketujuh. Kita telah habiskan perbincangan kita dalam surah yang pertama dalam grup yang ketujuh ni, surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan sambung dengan surah Al-Qalam. Dan seperti yang Ana sebutkan sebelum ni, bahawa surah-surah ni adalah surah-surah yang mempunyai tema yang sama, dan masing-masing tu kan, surah tu dia sambung bersambung kan. Seolah-olahnya dia berada dalam satu surah yang panjang, macam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni adalah satu surah yang panjang, yang terdiri daripada dekat-dekat lebih kurang tiga juzuk dalam tu kan, 3 juzuk lebih kan. Tapi surah-surah dalam grup yang terakhir ni, grup 7 ni, dia adalah surah-surah yang terdiri daripada 2 juzuk kan. Jadi semua surah dalam 2 juzuk ni adalah surah yang membincangkan tema yang hampir sama kan? Cuma dibentangkan dalam bentuk hujah-hujah yang berbeza, dan juga hujah-hujah terhadap isu yang sama, dan ditujukan juga khususnya kepada kumpulan yang sama kan, iaitu surah-surah ni adalah surah-surah yang menjawab kan, ataupun surah-surah yang menuju membahaskan tentang hubungan pembawa risalah, pembawa Al-Quran ini sendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kerana surah-surah ni kebanyakannya adalah surah Makkiyah. Ada juga surah Madaniyah yang kita akan jumpa nanti. Jadi latar belakang kepada perbincangan ataupun subjek kumpulan yang ditujukan, kebanyakan daripada ayat-ayat ni adalah merupakan pemuka-pemuka Quraisy kan? Pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin Quraisy yang mengepalai gerakan yang mendustakan ataupun menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penolakan mereka ni khususnya di dalam surah-surah yang hujung ni, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang keengganan mereka untuk menerima akan adanya hari pembalasan. Dan hari pembalasan ni adalah satu doktrin penting kan, kepercayaan yang besar dalam akidah Islam, yang menjadi asas untuk membentuk kepribadian Muslim yang sebenarnya kan. Dan juga hari pembalasan ini juga adalah amaran supaya kaum kan, mana-mana kaum Rasul yang diutus kepada mereka ni
menerima hari pembalasan ni dan juga memperbaiki akhlak mereka kan, dan juga kepercayaan mereka kan, membetulkan kesilapan mereka dan kesesatan mereka. Ini adalah latar kepada turunnya surah ni kan. Jadi perkara yang besar yang diingatkan oleh Rasul ni adalah bahawa kesalahan yang mereka sedang lakukan ni, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kan, kemudian melanggar syariat kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mereka pegang daripada dulu kan. Kalau musyrikin Mekah ni, mereka adalah penerus sepatutnya kan, daripada syariat Ibrahim alaihissalam kan. Cumanya mereka telah menyesatkan, merosakkan banyak daripada syariat yang asasnya seperti haji dan sebagainya kan. Dan mereka telah juga yang berlaku dalam kehidupan mereka juga, mereka telah juga mengambil sembahan-sembahan kan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu datanglah Rasul SAW untuk mengingatkan mereka bahawa mereka dituntut untuk membetulkan kesilapan mereka ni dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka semua akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hari pembalasan nanti kan. Kerana itu mereka mendustakan hari pembalasan ni kan. Jadi apabila mereka mendustakan hari pembalasan ni, ancaman yang datang seterusnya adalah bahawa mereka yang mendustakan hari pembalasan ni pasti akan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini adalah keadaan yang sedang kita bincangkan dalam surah-surah ni kan. Begitu juga surah Al-Qalam ni. Surah Al-Qalam ni adalah surah kembar kepada surah Al-Mulk. Surah nombor 68, surah Al-Mulk nombor 67 kan. Surah Al-Qalam ni, qalam ni bermaksud alat tulis kan, pena kan? Pen panggil qalam kan. Kenapa disebut surah Al-Qalam? Kerana permulaan surah ni adalah permulaan yang dimulakan dengan sumpah dengan qalam ni kan. Nun wal qalam wama yasturun kan. Nanti kita akan baca insya-Allah kan. Kemudian surah ni ada 52 ayat kan. Surah Al-Mulk ada berapa ayat? Ada 30 ayat kan. Tapi panjang dia lebih kurang sama lah kan. Cuma dalam surah Al-Qalam ni ayat dia lebih pendek-pendek daripada surah Al-Mulk kan. Dan dia kita bahagikan kepada 7 blok. Surah Al-Mulk ada 8 blok kan. Kita akan dibahagikan kepada 7 blok. Dan surah Al-Qalam ni adalah surah kembar kepada surah Al-Mulk. Bila surah tu surah kembar, biasanya kita kata isi surah yang menjadi kembar kepada yang satu lagi ni akan melengkapkan apa yang dibicarakan dalam kembar dia kan. Inilah yang akan kita jumpa insya-Allah dalam surah Al-Qalam ni juga kan. Jadi tema dia sama, memberi amaran kepada pemuka-pemuka Quraisy ni khususnya. Sebab di tengah-tengah pemuka-pemuka Quraisy ni cuba untuk menahan daripada pengaruh Muhammad SAW ni daripada berkembang di kalangan kaum dia ni kan. So mereka cuba sedaya upaya untuk menghalang daripada sampainya dakwah ni kepada kaum ni kan. Jadi mereka sebagai ketua ataupun pemimpin Quraisy ni sedang berebut kan, kita kata berebut pengaruh ni di kalangan, di antara Islam yang baru datang ni, Rasul SAW dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul ni, dan juga pengikut-pengikut ataupun kaum, orang umum dalam kaum mereka Quraisy ni kan, yang sedang memerhatikan kedua-dua pihak ni kan. Jadi ini latar belakang yang kita akan baca dalam surah ni juga kan, insya-Allah.
Jadi dalam surah ni juga nanti Allah SWT akan ceritakan tentang contoh Ashabul Jannah, kan, pemilik kebun, yang untuk membayangkan sifat muka-muka Quraisy ni, dan juga apa yang Allah SWT akan lakukan kepada mereka yang bersikap dengan sikap yang sama ni, kan. Kita akan baca ni, dan di akhir surah ni Allah SWT menjelaskan tentang contoh yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, kan, supaya Rasulullah SAW kekal bersabar dalam seruan dia, kan, terhadap kaum dia ni, dan jangan silap langkah seperti mana yang telah terjadi pada Yunus AS, kan. Nanti kita akan baca di hujung surah ni, kan. Okay, InsyaAllah kita mulakan sikit. So ada 7 blok. Kalau surah Al-Mulk ada 8 blok, kan. Ni untuk memudahkan kita nak menguasai surah ni, kita boleh letakkan bayangan blok ni dalam kepala kita, kan, untuk kita menghafal, memahami, kan. Jadi blok-blok ayat ni penting, kan, untuk kita mudah memahami dia, kan. So ayat 1 hingga 7 ini ada dah hantar, kan, notes, kan. 8 hingga 16, 17 hingga 34, dan seterusnya sampailah 52, 51, 52 hujung tu, kan. Okey. InsyaAllah kita mulakan sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. So nun tu kita kena baca dengan 6 harakat, kan. Nun 6 harakat. Wal qalami wa ma yasturun. Satu perkara yang kita sedar ataupun notice adalah ni dalam surah Makkiyah ni, bila ada huruf muqatta'ah ni, selalunya huruf muqatta'ah ni dia masuk dalam satu ayat, kan. Macam ni, nun satu ayat dengan wal qalami wa ma yasturun, kan. Tapi kalau macam alif lam mim tu satu ayat yang berbeza dengan zalikal kitab, kan. Itu banyak surah madaniyah yang macam tu, kan. Surah Makkiyah biasanya huruf muqatta'ah dia masuk dalam satu ayat, kan. Macam ni, kan. Nun ayat yang sama, wal qalami wa ma yasturun. Kemungkinan, kan, itu kita boleh ada pendapat yang mengatakan macam tu. Alhamdulillah. Sebab nun tu dia berkait dengan qalam, sumpah yang dibawa selepas daripada keturunnya huruf tu, kan. Tak apa, kita tengok, kan. So nun wal qalam, demi qalam ataupun pena, alat tulis yang menulis, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan, kan. Wa ma yasturun ni mereka semua menuliskan, kan, apa yang mereka tulis, kan. Jadi satu perkara dalam banyak surah dalam Al-Quran ni kita akan jumpa Allah SWT bersumpah, kan, dengan berbagai-bagai benda, kan. Ada beberapa sifat dalam sumpah ni yang kita nak faham, kan. Sumpah ni dia biasanya adalah digunakan perkara-perkara yang besar, yang penting besar untuk menjadi objek bersumpah tu, kan. Objek bersumpah ni macam ni adalah contoh al-qalam, kan. Al-qalam, kemudian apa yang mereka tuliskan, yasturun wa ma yasturun, kan. Jadi umumnya ataupun khususnya yasturun wa ma yasturun ni, apa yang mereka tuliskan itu adalah merupakan Al-Quran, kan. Nanti kita akan tengok, kan. Jadi bila kita jumpa sumpah macam ni, perkara yang kita cuba nak faham daripada ayat Al-Quran ni adalah apa pentingnya, apa besarnya perkara yang disebut di dalam sumpah tu, kan. Sebab Allah SWT tidak akan bersumpah
dia kebanyakan daripada sumpah dalam Al-Quran ni, walaupun ada juga bentuk yang lain, tapi dia kebanyakan banyak daripada sumpah-sumpah ni dia mula dengan waw kan. Waw ni adalah waw qasam kan, waw untuk bersumpah. Sebab waw ni ada banyak bentuk kan, waw yang menyambung dua perkataan pun ada juga kan. Tapi waw ni adalah waw qasam. Qasam ni maksud dia sumpah kan. Jadi disebut dekat sini wal qalam. Wal qalam tu adalah demi qalam. Dia bukan kita kata dan qalam kan. Demi qalam. Wa ma yasturun, dan demi qalam, demi apa yang mereka tuliskan, iaitu Al-Quran Al-Karim kan. Jadi dua perkara ni pastilah ada benda yang besar kan. Apa besar di dalam konteks ni? Jadi sumpah ni dia mesti datang dengan objek dia, satu, yang pertama kan. Yang kedua, dia akan juga diiringi dengan pelengkap kepada sumpah kan? Ataupun apa yang muqsam alaih kan, perkara yang disumpahkan, isi yang sebenarnya nak disumpahkan tu kan, yang disumpah, bersumpah di atas al-qalam tu, tapi sebenarnya nak disumpah tentang benda lain kan. Kadang-kadang disebut secara jelas muqsam alaih ni, kadang-kadang tak disebut secara jelas. Nanti kita akan tengok dalam surah, contohnya dalam surah An-Nazi'at, dia tidak sebut secara jelas, disembunyikan kan. Tapi dalam surah ni Allah sebut dengan jelas apakah yang disumpahkan dengan al-qalam dan wa ma yasturun ni. Ada 3 perkara yang disumpahkan dalam ni yang kita akan tengok nanti. Pertama kan, sumpah ni di atas satu untuk menegaskan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hamba Allah dan Rasul Allah ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang majnun ataupun gila kan. Itu perkara pertama yang nak disumpahkan, yang Allah tegaskan dengan bersumpah ni kan. Jadi bila sumpah ni digunakan, biasanya dia akan membawa perkara yang besar kan. Jadi benda yang besar yang digunakan untuk bersumpah ni untuk menegaskan satu perkara yang benar-benar penting untuk ditekankan kan. Satu, Allah bersumpah, Allah menggunakan qalam dan wa ma yasturun ni untuk menegaskan bahawa Muhammad SAW ni bukanlah orang yang gila kan. Sebab apa? Nanti kita akan baca. Yang kedua, perkara yang nak muqsam alaih ni adalah, perkara yang disumpahkan ni adalah bahawa semua usaha-usaha Rasulullah SAW, Muhammad SAW ni tidak akan berakhir di dunia saja kan. Malah dia akan berterusan sampailah hari akhirat kan. Dia tidak terhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW kan. Betul, kita kata ini adalah isu yang disambung melalui daripada ayat yang terakhir, bukan ayat 29 kan, dalam surah Al-Mulk kan, yang Rasulullah SAW kata in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana kan, qul ara'aytu min ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, kalaulah Allah SWT akan menghancurkan aku, membinasakan aku dan juga yang mengikuti aku, mematikan aku kan, ataupun Allah memberi rahmat kepada kami, siapakah yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab mereka ni kan. Jadi sebab ini adalah salah satu daripada tuduhan mereka kan. Jadi dijawab dalam surah ni kan, bahawa semua apa yang Rasulullah usahakan ni tidak akan berakhir dengan kematian, kewafatan Rasulullah SAW kan. Malah dia akan berterusan di dunia sampailah akhirat nanti kan. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang akan disumpahkan, kita akan baca juga nanti, ini adalah bahawa Rasulullah SAW ni, Muhammad SAW ni adalah orang yang akhlaknya tinggi kan. Sebab semua perkara ni adalah perkara untuk menjawab apa yang menjadi tuduhan daripada orang-orang musyrik ni kan, terutama pemimpin-pemimpin Quraisy ni yang menjajah ke sana kemari untuk menceritakan bahawa Muhammad SAW adalah orang yang ni kan, semua masalah ni ada pada Rasulullah SAW kan. Kemudian jadi nun wal qalami wa ma yastur. Pertama sekali kita nak faham
kenapa penting disumpah dengan kalam, pena dan juga apa yang dituliskan ni, kan? Apa pentingnya pen ni sebenarnya, kan? Pen tu penting sangat ke? Kenapa Allah bersumpah dengan pena ni, kan? Jadi pertama sekali kita nak faham bahawa apa besarnya pen ataupun kalam ni, kan? Jadi Allah bersumpah dengan kalam dan dengan Al-Quran. Jadi satu perkara yang penting sebenarnya, kalam ni, kan? Kalam ni adalah satu alat yang amat penting, kan? Sebab sebenarnya dengan rahmat Allah SWT yang mengurniakan kalam ni, alat menulis ni, supaya manusia menulis kitab Allah SWT ni, kan? Berbanding dengan kitab-kitab yang semua yang kitab-kitab yang ada dahulu sebelum daripada Al-Quran ni, yang berasaskan kepada tradisi lisan saja, kan? Semua yang telah hilang keaslian dia, kan? Tak dapat dikenal pasti lagi dah. Termasuklah Taurat, Injil, Zabur, kan? Malah macam Injil ni, bahasa asal dia pun tak diketahui lagi dah bahasa apa, kan? Sehingga hari ni yang diketahui dia dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Latin, kan? Tapi bahasa asal dia pasti bukan bahasa Latin, sebab dia datang daripada Nabi Isa ni adalah orang Hebrew, Israel, kan? Mestilah bahasa dia bahasa Bani Israel juga, kan? Tapi telah hilang, kan? Sebab ini tidak ditulis, kan? Salah satu sebab, kan? Jadi Allah SWT pentingnya kalam ni, kerana dengan kalam ni lah maka Al-Quran ditulis, kan? Betullah dia sebut wal qalam wama yasturun, demi kalam dan demi apa yang ditulis dengan kalam ni, kan? Sebab itu Al-Quran ni bila turun saja, setiap ayat yang turun ni sampai kepada Rasulullah SAW, dibacakan, Rasulullah SAW mengulang balik, kemudian dia suruh sahabat tulis, kan? Tulis, dia ada penulis wahyu dia yang khas, ada 5 orang penulis wahyu Rasulullah SAW, kan? Jadi perkara ni tidak ada pada kitab-kitab yang terdahulu, kan? Macam kitab Taurat ni, ada yang turun dalam lauh yang telah siap dan tercetak, kan? Ketika mana Nabi Isa pulang daripada Bukit Tur Sina, kan? Tapi Al-Quran ni ditulis. Malah bukan seorang yang menyimpan catatan ni. Semua sahabat-sahabat yang besar ni dia ada mashaf dia sendiri, kan? Menulis Al-Quran ni, kan? Jadi sebab itu pentingnya pen ni dan pentingnya usaha menulis ni, kan? Itu satu perkara yang kita belajar lah. Sebab menulis ni sebenarnya benda yang penting dalam Al-Quran dan juga dalam pembelajaran kita, kan? Kalau dalam teori comprehension, teori pemahaman, kan? Memahami satu-satu apa yang kita baca, teks ke contohnya, dia ada satu teknik, kan? Panggil writing for understanding, kan? Dia bukan learning to write, learning for writing, tapi dia kata writing for learning, kan? Menulis tu untuk memahami, untuk belajar, bukan belajar untuk menulis. Sebab banyak yang ditekankan belajar untuk menulis, tapi menulis ni penting untuk memahami satu-satu perkara, kan? Kalau kita baca dalam teori comprehension ni, reading and comprehension ni, kan? Teori macam mana nak membaca dan memahami satu-satu teks ni, satu perkara yang memudahkan untuk pemahaman tu ialah penulisan, kan? Jadi menulis ni dia membantu pembelajaran, kan, sebenarnya, kan? Jadi Al-Qalam wa ma yasturun ni ada 2 perkara yang penting yang menentukan wahyu Allah SWT ni sampai hari ni masih lagi dijaga dalam bentuk yang asal, kan? Begitu juga hadis Rasulullah SAW juga, kan? Hadis Rasulullah SAW juga adalah wahyu, dan wahyu ni juga ditulis, kan? Dikumpulkan
walaupun lewat sikit kan, tapi ditulis juga kan. Jadi penulisan ini adalah merupakan satu usaha yang penting kan, yang sebab tu Allah SWT gunakan wal qalam wa ma yasturun kan, demi pen, demi qalam dan apa yang mereka tuliskan kan. Jadi kita pun menulis perkara-perkara yang penting kan, notes ke dan sebagainya kan, apa benda yang kita pelajari kan. Bila kita tulis tu bukan saja kita menyimpan, tapi yang penting adalah kita memahami kan. Dengan menulis tu kita menulis dengan bahasa kita sendiri, kemudian kita rumuskan kan isi-isi penting tu, dia akan membantu kefahaman kita kan, membantu pembelajaran kita juga Al-Quran ni kan. Salah satu teknik penting belajar Al-Quran ialah dengan menulis balik kan, menulis isi-isi penting setiap blok ke setiap surah yang kita baca ni kan, dengan kefahaman yang kita dapat dari situ kan, kemudian kita bincangkan dia kan. Okey, kemudian Allah kata nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini adalah pelengkap sumpah yang pertama yang kita sebut tadi kan. Pelengkap sumpah dia adalah qalam wa ma yasturun tadi kan. Jadi yang nak disumpahkan sebenarnya adalah pertama Allah kata ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan kurnia Allah Tuhan kamu, rabbika, engkau Muhammad bukanlah seorang yang gila kan. Sebab Rasulullah SAW ni dituduh oleh orang Quraisy, pemimpin Quraisy yang khususnya adalah orang yang banyak berkhayal kan, banyak berkhayal, tak berapa betul kepala dia kan, gila, na'udzubillah min zalik kan. Orang yang banyak khayal, gila, dan sebab dia cakap benda yang pelik-pelik kan, benda yang tak masuk akal. Apa dia? Tentang hari pembalasan kan. Jadi banyak perkara yang mereka persoalkan. Sebenarnya ada juga kan, sampai satu tahap dengan hujah-hujah yang diturunkan dalam Al-Quran ni, mereka menerima bahawa hari pembalasan ni adalah satu perkara yang benar yang akan berlaku kan. Tapi kenapa mereka tak tolak? Kerana mereka tidak mahu kaum dia kan, pengikut-pengikut dia menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni. Jadi kalau nak serang isi tu, mereka tak cukup nak serang isi saja, mereka akan serang peribadi tu sekali kan. Jadi kenapa dibawa perkara-perkara yang pelik-pelik ni, yang tak masuk akal pada mereka lah? Kerana orang yang bawa ni telah rosak fikiran dia kan, gila. Sebab tu mereka kata Muhammad ni bukanlah seorang yang gila. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan Rasulnya dengan menjawab ni dalam bila turunnya ayat Al-Quran ni kan. Inilah melalui surah Al-Qalam ni kan, antara dia dijawab ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah SWT, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Muhammad ni bukanlah seorang yang gila kan. Kemudian pelengkap sumpah yang kedua ni kan, muqsam alaih kita kata kan, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya kan, inna laka la ajran, kan, kepada engkau la ajran, balasan, ajar kan, balasan baik, ghaira mamnun, yang pasti tidak akan putus-putus kan, akan terus bersambung kan, di dunia ni sampailah di akhirat nanti kan. Kenapa dijawab juga benda ni? Kerana pemuka-pemuka Quraisy yang kita sedang bicarakan dalam surah-surah grup yang ketujuh ni, mereka menyatakan bahawa seruan Muhammad SAW ni pasti akan putus kan. Dalam kalau kita baca dalam surah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka tuduh kata Muhammad ni selepas kematian dia tak ada anak lelaki yang akan meneruskan apa yang dia bawa ni kan. Jadi mereka kata dia adalah orang yang abtar, orang yang akan terputus kan, rahmat semuanya akan terputus setelah wafatnya Muhammad SAW kan. Jadi Allah kata inna syani'aka huwal abtar, bukan Muhammad yang sebenarnya akan terputus ni, maka mereka lah yang akan terputus daripada rahmat Allah SWT. Jadi Allah kata dalam surah Al-Qalam ni, Allah bersumpah bahawa inna laka la ajran ghaira mamnun, sesungguhnya bagi Muhammad SAW ni pasti akan ada pahala yang besar yang tidak putus-putus,
berterusan, kan? Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat ketinggian kemuliaan ini sehinggalah hari akhirat, dan seruan dia akan berterusan sehinggalah hari akhirat juga, kan? Tidak akan sebab selepas wafatnya Rasulullah SAW, kan, ini adalah last testament, kan, wahyu yang terakhir yang turun. Jadi dia akan berterusan sampailah hari kiamat. Seruan ini tidak akan putus-putus, kan? Dalam hadis disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan putus-putus satu taifah daripada dalam umatku ni, zahirin 'alal haq, yang akan zahir untuk mempertahankan kebenaran ni, kan? Ini adalah perkara yang akan berterusan sampailah hari kiamat, kan? Begitu juga selepas hari akhirat, kebaikan dan ketinggian ini juga akan berterusan kepada Rasulullah SAW, kan? Itu perkara yang kedua yang disumpahkan. Yang ketiga yang disumpahkan ialah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang tinggi, khuluqin azim, akhlak yang besar, yang mulia, yang hebat, kan? Rasulullah SAW adalah innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya engkau ni adalah berada di atas ataupun mempunyai akhlak yang benar-benar hebat, luhur, kan? Azim ni besar, agung, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa seperti mana semua rasul-rasul yang sebelumnya yang dituduh macam-macam oleh kaum dia juga, Rasulullah SAW juga adalah seorang rasul yang seperti mana rasul-rasul yang sebelumnya semuanya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, kan? Dan ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab yang terdahulu, kan? Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul-Rasul yang terdahulu semuanya berakhlak mulia, kan? Tidak ada yang akhlak dia pincang, kan? Kalau kita baca dalam kitab Bible ke yang ada hari ni, kan, macam-macam yang mereka tuliskan berkenaan dengan Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul yang terdahulu. Macam Nabi Lut ni dituduh dalam kitab Bible tu, dia kata dia ni telah melakukan incest, kan, sumbang mahram dengan anak perempuan puteri dia setelah semua orang kaum dia ni meninggalkan, kan, pergi kepada sesama homoseksual, dan tak ada lagi dah nak keturunan ni nak bersambung. Jadi dia duduk dengan na'udzubillah, kan, dengan anak perempuan dia, kan? Ini adalah apa yang keluar dalam Bible yang mereka rosakkan, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahawa Muhammad SAW ni, begitu juga rasul-rasul yang terdahulu, semuanya berakhlak mulia, kan? Dan ketinggian akhlak inilah yang menjadi bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni, kan? Sebab tak mungkin seorang rasul akan mempunyai akhlak yang buruk, kan? Pasti dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Dan ini yang menjadi bukti, kan? Sebab banyak lagi risalah ke ataupun aliran-aliran yang ada pemimpin-pemimpin di dunia ni yang walaupun kadang-kadang namanya terkenal tapi akhlak mereka tidak baik, kan? Tapi ini tidak berlaku kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Semuanya dijamin akhlak dia pasti akhlak dia tinggi, kan? Tidak mungkin dia ada akhlak macam akhlak penyair, akhlak orang gila dan sebagainya yang mereka tuduh kepada Rasulullah SAW, kan? Akhlak-akhlak ini pastilah amat jauh berbeza dengan akhlak Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Malah ketinggian akhlak Rasulullah SAW ni memanglah telah diakui oleh orang Quraisy sejak daripada asal lagi, kan? Mereka memanggil dia Al-Amin, kan? Al-Amin yang amat dipercayai, yang tidak pernah berbohong sebagainya, kan? Ini adalah bukti kepada benarnya risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW ni, kan? Sebab itulah sumpah ni adalah menegaskan satu perkara yang penting, kan? Dan disumpah di atas perkara objek yang penting juga, kan? Fasatubsiru wa yubsirun,
maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang kafir pun akan melihat. Allah kata kan, dia tubsir ni, tubsirun ni melihat, di sini makna dia juga merangkumi makna ta'lamun ataupun mengetahui kan. Nanti kamu melihat dan kamu akan tahu kan. Wa yubsirun, dan kan, engkau akan melihat Muhammad, dan mereka pun orang kafir akan melihat bahawa apa yang Allah tegaskan ni adalah benar belaka kan. Akan terbukti dengan jelas, sejelas cahaya matahari kan, bahawa apa saja yang ditegaskan Allah SWT adalah benar kan. Rasul tidak mungkin dia gila, tidak mungkin dia Allah SWT meninggalkan dia, dan juga tidak mungkin dia berakhlak buruk kan. Jadi bersabarlah di atas semua tuduhan mereka ni. Itu implikasi dia kan. Nanti kamu akan jelaslah siapa yang sebenarnya telah tersesat, orang mukmin yang mengikuti Rasul atau musyrik yang mengikuti Abu Lahab dan pemimpin Quraisy yang lain kan. Jadi di dalam apa surah Al-Mulk ayat 29 ni kita baca kan, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kamu akan tahu siapakah kan yang fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata kan, yang kita baca dalam surah Al-Mulk kan. Jadi bi ayyikumul maftun, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang sebenarnya gila kan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan dia, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk kan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin kan. Jadi ini adalah perkara yang kita tengok macam mana Allah SWT mempertahankan Rasul kan. Sebab sebenarnya ini adalah perang mulut, perang psikologi sebenarnya yang hebat sedang berjalan di antara orang Quraisy, pemimpin Quraisy ni, dengan Rasulullah SAW. Masing-masing kan, Rasulullah SAW datang dengan berita kan, Bashir wa Nadhir daripada Allah SWT, ancaman dan juga berita gembira kepada kaum dia. Mereka ni, pemimpin Quraisy ni, nak mempertahankan status quo. Sebab kalau Rasulullah SAW mendapat tempat di kalangan kaum dia ni, pastilah mereka ni akan hilang kedudukan dia kan. Jadi mereka mempertahankan bahawa mereka benar, yang salah, yang tak betul ni Muhammad SAW ni kan. Tuduhan mereka, dia ni gila, dia ni buruk akhlak dia ni suka berkhayal, dia ni orang yang nak kejar kelebihan, sebab dia terputus, dia tak ada penyambung dia. Nanti bila dia mati, habislah apa yang dia panggil, yang dia seru ni kan, tidak akan bersambung lagi kan. Jadi Allah SWT sebut tu datang dengan bukti sekali kan. Sebab Allah kata khuluqin azim, akhlak yang mulia. Ini diketahui oleh orang-orang Quraisy ni kan. Jadi bila dalam keadaan bertentang, kita baca dalam hadis juga macam mana Abu Jahal kan, Abu Jahal dalam sebelum perang Badar kan, sebelum perang Badar ni dia berdoa kepada Allah SWT juga kan, berdoa juga di Kaabah kan, depan Kaabah, supaya Allah SWT kalahkan Muhammad kan. Dia pun berdoa juga kan, sebab dia juga nak memastikan kaum dia ni percaya pada dia, percaya bahawa mereka ni adalah orang yang mengajak kepada perkara yang betul kan. Dan mereka tidak sebab itulah mereka menentang Rasul Muhammad SAW ni, sebab mereka nak mempertahankan perkara yang betul, yang baik kan. Yang tak betul ni Muhammad SAW ni, sebab dia tak betul. Nak kata dia orang yang yang semua tuduhan-tuduhan mereka ni tak boleh dipertahankan sebenarnya kan. Nanti Allah SWT akan jawab lagi dalam blok yang seterusnya dengan jawapan yang lebih keras dan tegas lagi dan menarik lagi kan. Kita akan baca lagi insya-Allah pagi besok. Kalau umur panjang, kita akan sambung blok yang seterusnya kan. Ayat 8 hingga 16 ni kan. Okey. So insya-Allah kita berhenti dulu kat situ. Ada apa-apa? Ada apa-apa?
Kalau tak ada, insyaAllah kita berhenti dulu. Kalau ada apa-apa yang nak bincangan, boleh hantar ni kan, mesej. Kita akan cuba sentuh besok pagi. Kita tutupkan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah.